Fizik tingkatan 5 bab 5 gelombang 5.2 pelembapan dan resonans. Ni habis bila ni? 10.10 kan? Okey. Pelembapan. Pernah dengar perkataan lembap? Apa dia lembap ni? Lembap. Lembap ialah sinonim dengan apa? Lambat. Tahu lambat? Lambat. Maksudnya ada cerita lambat dalam apa nama? Dalam gelombang ni ada. Kemudian resonan. Apa benda resonan? Tak apa. Kita nanti dulu resonan kita cerita nanti. Kita nak pergi tengok cerita pelembapan dulu bahawa gelombang ni boleh berlaku lambat ke? Apa yang lambatnya? Nanti kita tahu. Pelembapan dan resonans bagi satu sistem ayonan dan getaran. Sistem ayonan yang disesar dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar. Disesar ni maksudnya dimulakanlah ayunan tu. Dimulakan ayunan. Bila dimulakan ayunan, maka mula nampak gelombang lah. Senang. Dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar. Okey. Jadi dibiarkan berayun dengan dalaman diri dia sajalah. Tanpa siapa-siapa kacau. Itu maksud tanpa tindakan daya luar. Jangan siapa-siapa duk pi kacau dia, pi usik dia, pi tolak supaya dia pi bertambah amplitude-nya lah, supaya dia pusing ke kanan lah, ke kiri. Tak. Kita tak kacau, jangan kacau. Itu disebut begini, tanpa tindakan daya luar. Pi tolong dia ke, pi jahanamkan dia ke, tidak. Okey. Maka apa akan berlaku? Akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu. Okey, tak apa, tak ada masalah, betul. Yang dinamakan frekuensi asli. Okey. Apakah yang berlaku kepada amplitude ayunan sistem tersebut? Okey. Entah kamu faham ke tidak. Katakan cikgu nak buatlah satu sistem ayunan. Cikgu nak buat semudah pakai apa nama ni? Pembaris pembaris ni dengan plastisin ni. Okey, jadi cucukkan plastisin ni kat ujung macam ni. Okey. Jadi cikgu pun dah ada ni sistem ayunan cikgu sendiri Cikgu pun pegang di satu hujung ni. Okey, jadi cikgu pun ayunkan, sesarkan. Sesar ni maksudnya cikgu mulakan ayunan lah, tarik dia. Tarik dia pergi tepi atau tarik belah atas. Tak kisah. Sesarkan, mulakan. Tengok dia buat apa? Dia berayun lah. Cikgu tak ayun jari cikgu. Cikgu tidak gerakkan jari cikgu. Okey. Cikgu maksudnya cikgu tidak kenakan daya luar lah. Okey. Lagi sekali. Dia berayun sendiri Okey. Kemudian disebut sini berayun dengan satu frekuensi yang tertentu. Frekuensi dia sendirilah. Kalau panjang macam ni, okey, panjang macam ni, dia akan berayun dengan frekuensi dia sendiri Maksudnya frekuensi tu apa tadi? Berapa bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Kalau cikgu nak ubah frekuensi dia, boleh. Cikgu ubah panjang ni. Cikgu pegang lebih dekat lagi, contoh. Tu dia pergi dengan lebih laju. Frekuensinya maksudnya, frekuensinya itu semakin bertambah. Dalam satu saat telah bertambah. Sempat berapa banyak bilangan ayunan ni dalam satu saat. Kalau cikgu nak tambahkan lagi frekuensi, cikgu pendekkan lagi. Pendekkan lagi jarak ni Tengok. Laju lagi Kamu tak nampak jelas lah kat kamera, tapi kamu boleh buat sendiri.
Sebab frekuensi kamera ni tak berapa bagus. Jadi ideanya lebih pendek, lebih tinggi frekuensi ya. Lebih cepat, lebih banyak ayunan dalam satu saat. Tapi lebih panjang, lebih ambil masa yang lama. Maksudnya bilangan ayunan dalam satu saat menjadi kurang. Itu maksudnya frekuensi tersendiri yang tertentu dinamakan frekuensi asli. Frekuensi asli lah, frekuensi asli asal. Dia punya sendiri ya. Okey. Lain objek, lain dia punya frekuensi lah. Ikut panjang masing-masing lah. Okey. Apakah yang berlaku kepada amplitude ayunan sistem tersebut? Amplitude. Masih ingat amplitude? Apa dia amplitude? Ketinggian kan? Daripada keseimbangan ke puncak kan? Ke titik maksima. Jadi kamu tengok ni. Okey. Amplitude ialah ni titik keseimbangan. Amplitude ialah berapa tinggi ni? Berapa tinggi ni tadi? Daripada keseimbangan daripada titik ni ke titik ni. Berapa tinggi dia ni kat sini. Okey. Atau ke bawah boleh juga tu amplitude. Kalau soalan ditanya apa berlaku pada amplitude ayunan setelah beberapa ketika. Okey, kamu tengok apa jadi? Apa jadi? Asalnya tinggi ni tinggi ni amplitude, tapi bila dah lama jadi apa? Amplitude tu menjadi semakin kecil kan? Dia berayun ni dah, dia punya amplitude dah tak pergi jauh dah. Kat situ dah semakin kecil. Habis dia berhenti. Jadi bila kita lukiskan, itulah jadinya. Nampak? Amplitude tinggi ni, A1 tinggi. Lepas tu semakin lama dah jadi semakin pendek. Okey, tinggi semakin pendek, semakin kecil. Okey, dan akhirnya berhenti, tamat kat situ. Okey, boleh bayang? Sini tinggi, semakin lama, akhirnya habis, berhenti. Okey. Jadi itulah dia pelembapan. Pelembapan berlaku ialah bila apa? Bila amplitude semakin berkurang. Itulah dia maksud pelembapan iaitu yang ini. Mana pelembapan punya maksud ni? Ni maksud pelembapan ni. Jadi ni patut jadi warna hitam ni. Kamu kena hafal juga ni. Okey, ni masukkan dalam koleksi definisi kamu. Pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Ni satu set lengkap ni. Okey, inilah maksud pelembapan. Kena hafal. Orang ni, syarikat ni lupa hitamkan ni. Jadi kamu kena catat segera. Okey, lagi sekali pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem. Okey, kena sebut kurang amplitude, pengurangan amplitude. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, kena beritahu sebab dia. Kenapa boleh kurang amplitude? Sebab kehilangan tenaga. Okey. Sebab sistem ayunan, sebab akibat kehilangan tenaga. Ini dia punya sebab. Okey, jadi ada dua kata kunci ni. Ingatlah untuk bina ayat lengkap. Itu maksud pelembapan. Okey. Kalau dalam makmal
boleh saja buat aktiviti ini untuk menunjukkan pelembapan ni. Tujuan memati kesan fenomena pelembapan ke atas suatu sistem yang berayun. Okey, kita macam kamu pernah belajar dululah masa sains rasanya ada. Ni adalah bandul kan. Kamu buat macam ni, ada tali gantung dengan satu apa-apa pemberat. Kemudian kamu akan sesarkan. Sesarkan ni maksudnya mulakan ayunan. Okey, jadi kamu tarik bag ni kat sini, lepas tu kamu lepas. Apa jadi? Dia akan pergi kembali, pergi kembali lama-lama. Dia punya amplitude tu dah kurang dah kan. Pergi kembali tu jarak pendek je. Lepas tu semakin pendek. Itulah maksudnya bukti ada berlakunya pelembapan. Ada berlakunya pelembapan pada sistem ini. Okey, soalan. Apa yang menyebabkan pelembapan berlaku? Ya, kita tahu sebab berlakunya kehilangan tenaga. Kalau tanya lebih ke belakang, macam mana pula boleh berlakunya kehilangan tenaga? Inilah dia punya alasan dia. Dia punya sebab dia kenapa boleh berlaku kehilangan tenaga. Kita baca sini dululah. Kita baca sini dulu. Ayunan dengan amplitude yang berkurang dengan masa menunjukkan sesuatu sistem yang sedang berayun mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Akhirnya, ayunan itu berhenti. Fenomena ini dinamakan pelembapan. Sistem ayunan mengalami kehilangan tenaga disebabkan oleh ni. Ada dua sebab pula yang nak menjawab macam mana tenaga boleh hilang. Lalunya berlaku pelembapan. Okey, sebab yang pertama pelembapan luaran, iaitu sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Ya, betul. Sewaktu berayun ni, jangan lupa, nampak macam dia tak berlanggar siapa-siapa. Sebenarnya dia berlanggar zarah-zarah molekul udara yang ada. Jadi dia pergi berayun, dia langgar sekali. Dia pergi ayun balik, dia langgar sekali. Jadi dia sentiasa langgar. Lama-lama. Jadi itu pasal dia berlaku pelembapan. Amplitude semakin kurang. Sebab dia letih nak melanggar setiap kali. Okey. Dia kena hafal lah ni. Sama ni, definisi pelembapan luaran ni kena tahu. Okey. Maksudnya faktor luaran lah. Ada sesuatu kat luar untuk melembabkan ayunan tu, untuk kacau ayunan tu. Sebab tu namanya luaran. Rupanya ada pengganggu belah dalam yang mengganggu gerakan tu, ayunan tu supaya menjadi lembab. Itu pasal disebut pelembapan dalaman. Datang daripada mana ni? Belah dalam. Sistem ayunan kehilangan tenaga kerana renggangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tersebut. Kerana renggangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar. Contohnya yang ini tadi, sewaktu dia pergi naik atas tu, kamu kena ingat lah, ni bengkokkan pembaris ni, belah bawah ni, okey, belah bawah ni berlakunya renggangan, zarah-zarah renggang, okey, dan belah atas ni berlakunya mampatan serentak. Okey, jadi mampatan belah atas cuba lawan arah gerakan ni, plastasi ni ke atas. Renggangan ke bawah pula cuba tarik plastasi ni yang nak ke atas. Jadi itulah dia alasan dalaman melembabkan
ayunan ni lah. Okey, ayunan ni. Kemudian sama bila ke belah bawah. Bila ke belah bawah. Okey, belah atas pula jadi renggang. Zarah-zarah molekul pembaris. Dan belah bawah jadi mampat. Jadi mereka berdua cuba melawan arah gerakan apa nama ni? Ayunan bandul ni Jadi lama-lama itu pasal lah amplitudenya semakin rendah. Okey. Jadi ada dua sebab yang menyebabkan ayunan bandul itu, apa-apa ayunan sistem kehilangan tenaga. Pelembapan luaran dan pelembapan dalaman. Okey, ini maksud pelembapan. Semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal. Okey. Kalau kamu perasan, setiap kali berlaku pelembapan ada dua benda yang kekal, tak berubah. Ada satu benda yang berubah. Apakah dua itu? Apakah kedua-duanya itu? Ada dua perkara yang kekal, tak berubah. Sebab tu berlaku pelembapan. Dan ada satu benda yang berubah. Ya, satu benda yang berubah tu kamu dah tahu, iaitu amplitude. Sebab tu berlaku pelembapan, amplitude berubah. Tapi ada dua benda lagi tak berubah, walau berlaku pelembapan. Apakah kedua-dua itu? Ialah frekuensi tak berubah. Frekuensi tak berubah kerana tempoh tak berubah. Tempoh. Tengok jarak daripada sini, tempoh daripada sini ke sini sama dengan tempoh daripada sini ke sini sama dengan tempoh daripada sini ke sini. Yang berubahnya cuma amplitude. Dia punya tempoh ni tidak berubah, semua sama. Dan juga yang kedua ialah tak berubahnya ialah jarak. Panjang gelombang, jarak antara gelombang tak berubah, sama. Okey. Itu yang dia nak sebut kat sini. Bila tempoh tak berubah, frekuensi ikut tak berubah lah. Okey. Sebab satu peti kan, satu peti yang sama. Semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal, manakala amplitude sahaja yang berubah, berkurang. Kesan pelembapan dapat diatasi dengan mengenakan daya luar. Kesan pelembapan dapat diatasi, maksudnya cara kita tak nak bagi dia lembap. Maksudnya cara kita tak nak bagi dia punya amplitude ni turun, tak mau. Kita nak amplitude dia kekal. Kekal sama. Kekal sama. Daripada awal sampai ke akhir. Kita nak kekal sama. Macam mana nak buat? Okey. Nak kekal sama. Ketinggian tu kita nak sama. Okey, tak nak berkurang. Macam mana kita nak atasi kesan pelembapan tu? Itu maksudnya. Ialah dengan mengenakan daya luar. Maksudnya kita kena support sikit daya daripada belah luar, berkala ke atas sistem yang sedang berayun. Tindakan daya luar yang berskala tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem ayunan itu untuk menggantikan tenaga yang hilang. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okey, lagi sekali. Ini berayun. Okey, dan lama-lama amplitudenya semakin kurang. Cikgu tak nak ia kurang, cikgu kenakan daya luar. Tengok. Tapi cikgu tak boleh sebarangan tolak. Tak boleh sebarangan tolak. Sebab kalau silap tolak, dia bukan semakin bertambah amplitude. Dia semakin berkurang. Tengok. Cikgu silap tolak. Maksudnya dia tengah datang ke cikgu. Cikgu pun datang ke dia.
Macam tu berlanggar. Accident berlanggar. Okey. Menyebabkan tak terbantu dia untuk menambah balik amplitude-nya yang hilang. Okey. Macam tu. Jadi lama-lama membantunya untuk semakin berkurang amplitude lah. Jadi cikgu mesti pandai. Cikgu mesti tengok dia punya arah. Bila dia dah datang kat cikgu, okey, cikgu tak tolak lagi. Bila dia nak pergi tu, baru cikgu kenakan tolakkan. Maksudnya, mana dia? Berkala lah. Itu maksudnya berkala. Mengenakan daya luar berkala. Berkala ni maksudnya, bila dia nak pergi, baru kita tolak. Atau bila dia nak datang, baru kita tarik. Macam tu. Jadi, supaya dia tak nak berhenti, cikgu sentiasa kenakan daya luar. Okey. Okey. Itulah ideanya untuk ganti tenaga yang hilang. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okey, jadi begitulah. Sampai sini sajalah. Okey, berikutnya kalau tengok alas lagi 2 muka surat habis. Subtopik 5.2 sikit je. Okey, sampai sini sajalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Resonans berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Jadi akan berlaku resonans bila daya luar dikenakan, dengan syarat daya luar itu mestilah frekuensinya sama dengan frekuensi asli sistem. Barulah akan berlaku resonans. Semasa resonans, sistem berayun dengan frekuensi aslinya. 2. Sistem berayun dengan amplitude maksimum. Dia maksudnya begini. Maksudnya begini. Katakan ini satu sistem berayun. Satu sistem yang berayun. Okey, dia berayunlah, bergetar. Okey. Jadi, ya kamu tahu setiap benda, setiap jirim ada frekuensi aslinya masing-masing. Jadi ini pun ada frekuensi aslinya. Jadi dia pun berayun. Dan kamu tahu lama-lama akan mengalami pelembapan, iaitu pengurangan amplitude. Jadi idenya kita bawakan satu lagi benda atau sistem yang berayun. Bagaimana kita nak guna yang kedua ni untuk mempengaruhi yang pertama ni, supaya tenaga daripada sistem berayun kedua ni boleh pas tenaga dia pada yang kedua ni, yang pertama ni. Apa tujuan dia? Supaya dia punya amplitude dia kekal maksimum, tak turun-turun. Tidak berlaku pelembapan. Tapi sebelum ini boleh mempengaruhi ini, mestilah frekuensi dia
sama dengan frekuensi asli yang sistem yang pertama ni. Bila sama, barulah barulah sistem yang pertama ni boleh serap tenaga daripada sistem yang kedua, dengan kerana frekuensi asli mereka adalah sama. Okey, jadi seakan maksudnya seakan bergerak gitulah. Jadi bila dia bergerak begitu, yang had kedua ni kena ikut dia punya ritma lah. Maksudnya frekuensi dia sama. Baru ini dia boleh ikut lah. Okey, kalau dia tak sama, tengok macam ni tak sama, berlawan, tak sama fasa. Jadi dia tak boleh ikut. Atau tengok yang pertama lambat tapi yang kedua cepat, contoh. Nampak? Jadi tak boleh ikut lah. Syarat nak ikut frekuensi daya yang dikenakan tu, daya luar juga adalah sama frekuensi dengan frekuensi asli sistem yang pertama tu. Baru dia boleh ikut. Okey, contoh. Kita ada aktiviti tujuan mengkaji penghasilan resonans menggunakan kit tala bunyi dan bandol button. Okey, inilah dia kit tala bunyi. Kamu mungkin dah pernah pegang benda ni masa sains menengah rendah dulu. Kita boleh ketuk ni dan kita akan dengar bunyi yang dikeluarkan oleh tala bunyi ni. Okey, jadi ideanya begini. Kita ada dua kit ni. Satu tala bunyi P, satu tala bunyi Q. Bila kita sebenarnya, untuk pengetahuan awal kamu, frekuensi asli Q ni sama dengan frekuensi asli P. Maksudnya mereka dua ni memiliki frekuensi asli yang sama. Jadi seperti yang kita cerita dah tadi, bila mana objek kedua, ketiga dan seterusnya ada memiliki frekuensi asli yang sama dengan frekuensi yang pertama ini, yang tengah bergetar, yang sedang berayun, maka semua yang di sekitar yang ada frekuensi asli yang sama, cuba pastinya berjaya ikut dia. Akan cuba ikut dia. Jadi kita mula ketuk tala bunyi P ni, teng, dia bergetar, teng. Rupa-rupanya tala bunyi Q ni kita tak ketuk pun, kita tak sentuh pun, tapi dia pun ikut getar juga. Dia pun ikut getar juga, teng. Dia sebab dia tahu sendiri bahawa dirinya frekuensinya sama dengan frekuensi yang kawan ni punya. Jadi kita ketuk P saja, tapi Q pun ikut getar juga, sama macam dia. Jadi mungkin kamu dah faham ini maksud ni resonan. Resonan telah berlaku. Resonan telah berlaku, iaitu apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Sistem berayun dengan frekuensi aslinya, sistem berayun dengan amplitud maksimum. Jadi ini akan cuba ikut berayun dan cuba menjadi amplitud yang maksimum, seperti maksimumnya P. Sebab sama-sama memiliki frekuensi asli yang sama. Simple saja tapi boleh faham. Itu pasal kadang-kadang ada kapal terbang jet lalu di tepi rumah kita, akan ada satu dua tingkap yang pecah. Okey, kan ada benda yang dia bergetar dalam rumah. Tak semua benda, tapi ada benda yang dia bergetar. Ini kerana benda tu dia punya frekuensi sama dengan frekuensi bunyi kapal terbang tu. Itu pasal dia boleh ikut bergetar. Dan kadang-kadang dia punya frekuensi tu memang betul-betul sama sampai dia boleh menyamai amplitude
bunyi kapal terbang tu sampai boleh pecah. Cermin tu boleh pecah. Sebab tu diarahkan semua kapal terbang jet dan komersial untuk tidak lalu cuba elakkanlah lalu di atas penempatan manusia, supaya nak elakkan adanya objek-objek kat bawah yang sama frekuensi yang boleh ikut bergetar juga, berlakunya resonans. Okey, itu adalah penghasilan resonan guna kit tala bunyi. Kita ada yang kedua untuk kita boleh kaji tentang penghasilan resonan ni guna bandul button. Bandul button, itulah dia. Pemasangan bandul button, ianya dibina dengan alat radas yang mudah sahaja. Kita ada satu tiang ni, satu batang ni, untuk kita gantung tali. Di hujung tali kita gantungkan apa-apa pemberat lah. Apa-apa pemberat pun boleh, tak ada masalah. Plastisin ke, besi ke, tak ada masalah. Jadi idenya begini. Idenya, kalau ini kamu kenali sebagai bandul lah dulu. Ada tali, ada pemberat hujung tu. Jadi ianya adalah bandul. Jadi kita ada berapa bandul ni? Bandul A, B, C, D dan bandul X. Jadi setiap bandul ni memiliki frekuensi aslinya masing-masing. Mengikut frekuensi asli tu masing-masing mengikut panjang tali, panjang tali bandul ni. Panjang bandul lah. Okey. Jadi berbeza panjang bandul, berbezalah frekuensi asli mereka. Kalau nak bagi frekuensi asli mereka sama, kena buat supaya tali sama panjang lah. Bandul sama panjang. Bila bandul sama panjang, maka frekuensi asli mereka ikut sama lah. Okey. Dan kalau kamu perasan, A, B, C, D ni semuanya berbeza panjang. Okey. Dan ada satu tambahan X ni. Kalau kamu perasan, X ni sama panjang dengan yang mana satu antara A, B, C, D ni. X ni adalah sama panjang dengan C. Jadi idenya, frekuensi asli C sama dengan frekuensi asli X. Jadi idenya, kalau kita cuba getarkan X ni, maksudnya kita cuba ayunkan bandul dia pergi kiri kanan. Boleh bayang bahawa yang lain semua ni cuba nak ikut X. Tapi yang dapat ikut X berayun kiri kanan juga, sama dengan X, sama dengan ayunan X ni kiri kanan, ialah yang sama frekuensi dia, iaitu C. C saja yang dapat cuba ikut X. Yang lain cuba ikut tapi tak dapat, sebab frekuensi yang lain-lain A, B dan D adalah berbeza dengan frekuensi asli X. Itu idenya. Jadi resonan tak berlakulah pada A, B dan D sebab frekuensi lain daripada X. C dapat ikut kerana berlakunya resonan pada C sebab frekuensi asli C sama dengan frekuensi asli X. Okey, ini pun kamu boleh buat kat rumah sendiri boleh buat kat rumah. Tiang ni kamu pakai tali sajalah. Tiang ni penggantung ni pun kamu pakai tali biasa saja, boleh. Tengok label tali halus, boleh pakai tali halus. Okey. Getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonans. Okey. Ini kesimpulan daripada tala bunyi tadi. Getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonans. Memaksa. Tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada tala bunyi Q. Kena sebut macam ini. Pertama,
nanti bila akan ada soalan untuk suruh kamu memberi penerangan macam mana Q ni boleh ikut P ni, sedangkan tidak disentuh Q ni, kamu kena guna ayat ni. Okey, mulakan dengan getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonans. Kena sebut resonans. Tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada tala bunyi Q. Kena sebut tenaga dipindahkan. Tala bunyi Q bergetar dengan amplitude yang maksimum. Kena sebut bergetar dengan amplitude yang maksimum. Okey. Dan mengeluarkan bunyi yang boleh dikesan. Boleh didengari lah, didengari. Okey, ini cara nak cerita kejadian ini akan dibuat soalan juga. Dan soalan juga akan buat macam ni, dia tanya. Dia akan minta kamu beri penerangan. Ini penerangan dia. Okey. Ayunan bandul loyang X memindah tenaga kepada bandul A, B, C dan D. Okey, dia berlaku adil lah, memindahkan tenaga pada semua ni. Ni X ni waktu dia berayun, dia pindahkan tenaga melalui tali ni, tali halus ni. Dia pindah tenaga pada semua empat ni. Berlaku adil lah. Menyebabkan keempat-empat bandul itu turut berayun. Memang walaupun tak sama frekuensi, memang mereka cuba nak ikut berayun jugalah. Tapi nya apa? Resonans berlaku pada bandul C. Kerana bandul C mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Bandul C berayun dengan amplitude yang paling besar. Maknanya A, B dan D ni barangkali dapat berayun dengan amplitude yang kecil sahaja. Yang kecil saja. Yang dapat ikut betul-betul ayunan dengan amplitude yang besar X ni ialah C. Sebab sama frekuensi. Jadi sebab itu dah disebutkan amplitude paling besar. Atau maksimum. Amplitude maksimum. Okey. Begitulah cara memberi penerangan. Biasanya soalan memberi penerangan fenomena ni ada 4 markah, bermaksud 4 ayat kamu kena buat. Kena sebut dia punya istilah-istilah fizik tu. Resonan lah, memaksa lah, apa lagi, tenaga dipindahkan lah, amplitude maksimum lah. Ini pun sama. Semua guna istilah yang sama. Resonan ada resonan. Mana resonan ni? Okey, ni resonan. Sini memaksa boleh tak ada dalam ni, tapi boleh bawa masuk lah. Contohnya getaran ayunan loyang X memaksa bandul C untuk berayun dengan amplitude yang maksimum. Contoh boleh masuk. Lepas tu apa lagi? Tenaga dipindahkan. Sama dalam ni pun. Tenaga memindahkan tenaga. Sama lah tu. Okey. Nak kamu mahir dalam beri penerangan lah. Okey. Dalam cerita ni tak ada rumus apa-apa lah. Tak ada pengiraan. Cuma kepandaian kamu memberi penerangan tentang kejadian resonan. Okey, kita teruskan. Kesan resonans kepada kehidupan. Okey, ni ada video lah yang menunjukkan kesan resonan dalam kehidupan. Kamu boleh scan sini, tengok. Salah satu yang famous ialah kejadian ni, kejadian jambatan gantung Tacoma Narrows di Washington. Dia jambatan ni, dia rupanya dia punya jambatan ni, dia punya frekuensi aslinya sama dengan frekuensi angin yang lalu dekat jambatan tu. Makanya jambatan ni pun ikut bergoyang sama dengan pada amplitude maksima.
mendapat daya daripada frekuensi, mendapat daya daripada angin tu. Sebab mereka dua sama frekuensi, menyebabkan jambatan ni boleh ikut goyang juga pada amplitude yang maksima. Maka tak kau runtuh jambatan ni ya. Boleh tengok sendiri ya. Dan banyak lagi contoh-contoh binaan yang sebab dulu kemahiran tentang resonan ni tak, engineer dulu, arkitek dulu tak berapa nak tahu. Tu bahayanya. Okay, ini contoh yang berlaku. Tengok berapa besar jambatan ni, berapa berat. Tapi bila dah frekuensi sama, boleh ikut eh. Caught on the heaving roadway. The 11,000-ton center span twists and strains the giant cables that support it. Cables of 6,300 wire strands, each 17 inches thick. Out of the danger zone, all stricken spectators are driven to safety as the bridge gyrates like a nightmare high above the river, twisting, turning, curling. Nampak? Ibarat jambatan ni menjadi sistem berayun. Face to face with fate, his destiny hanging in the balance. Will he heed the last warning or perish with the doomed structure? Inilah kesilapan juru arkitek dulu. Mereka mengabaikan konsep resonan. Ini jadi ya. Mahal banyak duit dikeluarkan belajar untuk bina jambatan. Akhirnya musnah dengan angin saja. Dan akhirnya runtuh. Berapa juta nak bina ni, beratus juta habis, runtuh sekejap lah. Engineers are divided as to the cause of the disaster. Some claim it was the use of solid girders, others differ. But whatever the reason, Tacoma will rebuild. This time a bridge that will not provide a super thrill in the news. Okey, daripada sini dah mereka mula telitikan balik konsep resonan. Sebelum membina apa-apa sahaja bangunan, jambatan ke bangunan pun sama. Ni pun sama ni. London Millennium Footbridge dibuka. Okey, jambatan itu mengalami ayunan di luar jangkaan. Okey. Resonan digunakan dalam penalaan peralatan muzik. Okey. Macam itulah. Banyak contoh-contoh kesan resonan dalam kehidupan, dalam fenomena, okey, dan dalam ciptaan apa-apa alat. Tu aplikasi lah kita sebut. Kalau Allah yang buat, kita panggil benda tu fenomena. Allah yang buat kejadian tu kita panggil fenomena. Kalau manusia yang buat apa-apa alat, itu kita panggil aplikasi. Okey, aplikasi. Okey. Jadi kedua-duanya, apa yang Allah buat dan fenomena, dan apa yang manusia buat, iaitu aplikasi,
peralatan apa-apa, ada yang memang berlakunya kesan resonan. Okey. Kalau fenomena kita tak nak berlaku kesan resonan lah. Okey, kalau yang kita buat, alat yang kita buat, kita naklah kesan resonan tu. Okey, jadi kesan resonan ada bawa apa, asbab kebaikan dan ada menjadi asbab keburukan. Jadi pandai-pandailah tanganinya. Ada kala kita mau kesan resonan, ada kala kita tak mau. Kamu type saja dekat YouTube tu memang banyak contoh-contoh video kesan resonan. Okey, kita akhiri cerita resonan ni dengan latihan formatif 5.2. Apakah maksud pelembapan? Pelembapan ialah ni akan bagi hak ni. Pelembapan ialah pengurangan amplitud suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Okey. 2. Lakarkan graf sesaran melawan masa bagi suatu sistem yang mengalami pelembapan. Ini graf dia. Sesaran lawan masa. Kena lukis graf macam ni. Ada paksi Y mewakili sesaran, ada paksi X mewakili masa. Kena tulis masa ni, label ni. Kemudian kamu tandakan dulu masa yang dengan tempoh yang sama ni, jarak dia. Kemudian kamu lukis mula daripada atas ni turun. Okey. Tapi ingat, mestilah memelihara tempoh yang sama, turun naik ni. Tetapinya dalam masa yang sama, kamu kena buat garis ni dulu, merah ni. Dot ni. Supaya nak tunjuk dia, nak membantu lukisan kita untuk lukis menunjukkan amplitud semakin kurang. Jadi itulah dia. Jadi biar betul-betul kena pada garis merah ni. Nak tunjuk amplitud saja kurang, tapi jangan buat masa berubah. Masa adalah sama. Okey. Nyatakan 3 contoh kesan resonans terhadap kehidupan manusia. 3 contoh kesan resonan terhadap kehidupan manusia. Apa dia? 3 contoh kesan resonans terhadap kehidupan manusia, iaitu inilah. Boleh guna ni, resonan digunakan dalam penalaan peralatan muzik, bangunan yang dibina. Yang kedua, bangunan yang dibina tidak frekuensi asli. Semua bangunan yang dibina tidak sama dengan frekuensi asli gempa bumi. Supaya tidaklah bangunan itu bergoyang mengikut gempa bumi. Kita tak nak bangunan ikut bergoyang dengan amplitud yang maksimum, kerana frekuensi asli mereka, bangunan tu dengan gempa bumi adalah sama frekuensi. Kita nak bezakan frekuensi. Itulah dia kesan resonan. 3 contoh kesan resonan. Sorry, itu cara nak atasi. Kesan resonan ni kesan buruk lah. Okey. Kesan resonan ialah jabatan runtuh, bangunan runtuh. Okey. Cermin pecah. Kapal lalu. Apa lagi? Gelas pecah. Sebab ada ahli soprano tu duk buat suara apa yang sama frekuensinya dengan frekuensi asli gelas, maka pecah gelas. Itulah contoh kesan resonan terhadap kehidupan manusia. 4. Bagaimanakah pelembapan bagi suatu sistem ayunan dapat diatasi dengan resonans? Bagaimanakah pelembapan bagi suatu sistem ayunan dapat diatasi dengan resonans?
iaitu dengan apa? Idea tadi. Macam mana kita nak atasi sistem ayunan itu berkurang, semakin berkurang dia punya amplitude. Ialah dengan kita guna kaedah resonan ni. Resonan ni buat apa? Ni, kita kenakan daya luar lah. Kita kenakan daya luar, yang mana daya luar itu frekuensinya mesti sama dengan frekuensi sistem yang kita nak dia kekal maksimum amplitude dia. Jadi itu jawapannya. Sorry. Okey. Ialah bagaimana pelembapan boleh diatasi dengan mengenakan daya luar yang frekuensinya sama dengan frekuensi asli sistem ayunan. Itu cara dia. Okey, maka akan berlakulah resonans. Okey, sekian itu saja. Nantikan video berikutnya untuk bab berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.